Okay, kita ada 1 minit lagi sebelum bermula. So, I'm gonna share straight away. I'm gonna share straight away my slide. Okay, sekejap ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syakira Aina binti Wan Bukhari. Boleh panggil saya Aina. Meeting hari ini adalah meeting online platform Ngap Ngopi Ngeteh. Last saya buat sharing online lebih 2 tahun lepas. Perkongsian saya ni agak berbeza daripada orang lain, daripada leaders lain. Saya lebih berkonsepkan santai, chillax, duduk lepak-lepak dengan kawan. Cuma pada malam ini, tetamu-tetamu saya semuanya sibuk. Mereka tidak dapat hadir. Jadi saya diberi amanah untuk berkongsi testimoni dan pengalaman mereka. Dan seperti yang saya sebutkan sebelum ini dekat poster, saya nak kongsi yang pertama adalah awalan ataupun pemula testimoni kopi CEO dengan perempuan wanita mengandung. Itu downline saya tahun 2010 lagi. Yang kedua, saya nak berkongsi pasal sistem Shongho, sistem pembelajaran Shongho, konsep 5721. Saya nak fokuskan kepada 5 jenis hubungan dan saya akan lebih fokuskan 5 jenis hubungan ini, saya nak fokus 2 saja. Sebab ini adalah situasi yang kami leaders dan pengedar-pengedar Shongho masih lagi alami sehingga ke hari ini. Saya dah guna Shongho dari 2001, daftar ahli Februari 2002. Alhamdulillah, insyaAllah hujung bulan ni genap 22 tahun saya dengan Shongho. Dan topik yang ketiga, saya nak kongsi pasal skin health. Saya nak fokus kepada air. Kita pun membuang masa lagi, saya akan berkongsi topik yang pertama iaitu berkenaan dengan awalan ataupun pemula testimoni kopi CEO dengan wanita mengandung. Okay. Ini pengguna Shongho waktu ni 2021 dah 14 tahun. Jadi sekarang dah 2024, dah hampir berapa belas tahun lah tu kan. Tambah lagi 2-3 tahun lah, 16 tahun, 17 tahun. Saya kenal wanita ni, dia downline saya. Waktu saya kenal dia tu, dia bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka. Nama dia Mardiah Osman. Dan kali pertama saya berjumpa dengan beliau, waktu tu guiding upline saya dah berdaya ke Ana. Dia cakap, okay Aina, hari ni I nak you present sendiri, one on one, flip chart. Saya pun macam, okay. Kali pertama masuk bangunan kerajaan, pejabat kerajaan, and masuk pula bahagian perkamusan. So masuk meeting tu, bilik tu penuh, bilik mesyuarat bahagian perkamusan, penuh dalam 10 orang kot. So Mardiah adalah salah seorang, dan dia dari slide pertama saya berkongsi pasal Lindsay, dan perkataan yang saya gunakan adalah adaptogen. Dan Mardiah ni, dia bangun dan dia pergi dekat kabinet sebelah tu, dia ambil salah satu kamus yang ada di situ. Dia buka dan dia terus baca. Adaptogen, yang saya ingat lah adalah sejenis ejen yang bila masuk dalam badan kita, dia akan menyesuaikan mengikut keadaan badan. Waktu tu terus saya macam, oh okay, saya kena betul-betul make sure what I share ni kena betul-betul tepat dan benar lah. So, tak lama lepas tu Mardiah bagi tahu, Aina, you tahu tak, dari perkataan pertama you sebut, adaptogen, terus pada dia kata, oh wanita ini dia tahu, she knows what she's talking about. Hanya dengan perkataan adaptogen. So, di situlah titik permulaan kami. And Alhamdulillah, kita pengedar-pengedar Shongho yang berzeki hadiri Summit NLP Shongho awal Disember, coach NLP kita Rizal, dia ada share. Kita nak cipta interaction dengan kita punya pengguna, dengan prospek kita, dengan downline kita, kita kena ada salam mesra kan. Itu sangat-sangat penting, wujudkan salam mesra tu. Dan saya sangat-sangat setuju. Dan saya juga nak tambah apa ilmu yang Rizal sampaikan. Salam mesra tu saya nak penambahan salam mesrat. Pada saya, kalau kita ada peluang untuk jalinkan salam mesra tu, kita expand it, kita kembangkan menjadi salam mesrat. Mesrat ni adalah maksudnya mesra dan erat. Hubungan yang mesra dan juga erat. Sebab hubungan saya dengan downline saya ni macam tu.
jenis daripada pertama kali jumpa sampai sekarang sangat-sangat rapat. Sangat-sangat rapat. So, testimoni dia ni, dia adalah pengguna yang pertama minum kopi sebab dia mengandung. Dia ada anak 3, dia start minum kopi CEO umur 29-30 tahun dalam 2006, masa mula-mula kopi keluar. Dia yang orang pertama start. Masa tu anak pertama dia 3 tahun, pakai pampers lagi waktu tu. So, masa dia pregnant yang kedua, dia dah mula minum. Anak pertama tak minum. So, anak pertama dia rasa betapa mencabarnya mengandung. Dengan sembelit, dengan hilang fokus, dengan tak ada tenaga. So, masa the moment dia kena Stronghold, dia confirm pregnant, terus dia tanya, Aina boleh tak perempuan mengandung minum? Waktu tu tak ada lagi testimoni. Sebab 2006 kan baru lagi. So, saya cakap, belum ada testimoni, tapi kita tahu Stronghold memang produk semua selamat. Dan memang dikata perempuan mengandung pun boleh minum. So, I said, try lah. So, dia cuba. Dia start minum kopi, dia ambil pollen capsule dengan teh, lucun tea. Masa first pregnancy dia sangat teruk. Tenaga sangat down, cepat letih, sembelit sangat teruk. So, bila dia dengar testimoni pengguna ramai yang sembelit bertambah baik, perempuan mengandung apa semua, dia ambil sampai daripada dia confirm mengandung tu sampai dia beranak. So, dia dapat bezakan proses mengandung dia yang anak kedua dengan anak pertama sangat-sangat berbeza. Dia bertenaga, problem sembelit tak ada, produktiviti kerja pun memang tip-top lah. Bahagian perkamusan kan nak kena fokus apa semua kan. So dia continue lah on off. Sampai dia dapat anak ketiga. Ini dalam sekitar Oktober, November. Waktu tu saya ingat lagi, dia masa mula-mula dia confirm tu, dia kata dia nak order sebab dia dah mengandung. So saya pun standby lah nak terima pesanan. And then last minute dia kata, Aina sorry cancel, ada urusan keluarga yang dia perlu dulukan. So I said tak apa, fokus utamakan keluarga, utamakan benda yang penting, tak apa, InsyaAllah okey. So dia stop, langsung tak ambil. Dia try lah produk-produk lain, suplemen, nak membantu, tapi dia punya pregnancy dia tu makin teruk. Seteruk macam dia anak pertama. So dia kata sembelit teruk, dia penat, memang tak bermaya tau. Betul-betul tak bermaya. So bayangkan dia bekerja, bahagian perkamusan nak kena fokus, masuk bengkel berhari-hari, tapi dia kata, Aina I tak boleh fokus, tak boleh buat kerja. So dia tak tahan, kerja terganggu, macam dia cakap, belum makan tengah hari pun dah penat, mengantuk. So dia order lah balik. Dia order ni, masa anak dia mengandung anak dia 8 bulan. So dapat je, saya ingat lagi dia dapat je, dia kata dia buka terus, dia minum kopi, 1 ke 2 paket, lepas tu dia ambil pollen, 5 ke 10 biji, terus makan. Hari yang sama dia balik, dah habis kerja balik petang Jumaat, dia rasa bertenaga kan, so dia start kemas rumah, basuh kain, dia cerita kat saya, memang sampai pukul 2 pagi, dia basuh kain, dia cuci apa semua, sebab sebelum ni dah penat kan, asyik tanggul lah, okey lah, settle semua. Dia tak sedar, bila dia keluar dia bilik air tu, dah pukul 2 pagi lah. Dia tak rasa penat. Perempuan mengandung 8 bulan. So esok pagi tu saya ingat lagi, saya dekat Terengganu waktu tu dengan kakak saya. Dia call, Kak Aina you free tak? Okay lah, free. Sekejap I nak cakap dengan you. Excited sangat ni. Okay, nanti later. So dia call, dia beritahu, semalam produk dah sampai. Sampai je atas minum kopi, ambil pollen. Lepas tu kan Aina, this is what happened. So, bila dia cerita macam tu, saya pun macam, biar betul. Kata, betul Aina. Beza sangat. Walaupun dengan hanya 1 ke 2 paket kopi dan pollen 5 ke 10 biji. Itu dah 8 bulan pregnant, heavily pregnant. So inilah sharing daunan saya yang pertama yang waktu tu Alhamdulillah lah tergerak di hati sebab Kak Ana, dia saya dengar perkongsian Didi Poing, dia kata, you testimony je, you dokumentkan, ambil nota, kalau boleh dengan seterinci mungkin, dan buat supaya testimoni tu bila orang baca selepas tu terus maklumat semua ada. Maknanya bila orang baca satu testimoni yang kita kongsi tu, orang tak ada tanya, dia ambil dos berapa lama, apa berlaku semua, you sediakan semua maklumat tu terus. So itu yang saya aplikasi dan duplikasikan terus. Saya simpan maklumat ni, ada masa saya buat sikit. So ini Alhamdulillah lah, Kopi CEO, perempuan mengandung, membantu, sangat-sangat membantu. Dan kita pun
Dari 2010 sehingga sekarang testimoni ni masih lagi di-share untuk dengan ramai orang. Ramai yang bermanfaat. Alhamdulillah. Dan sehingga hari ini dia masih lagi pengguna setia bukan saja kopi, almost all Shongho product. Dan satu lagi saya nak kongsi. Allahumma salli ala Sayyidina. Tak berapa lama selepas itu, beberapa tahun, I think dalam 2019 ke macam tu, saya tak ingat the exact tahun yang betul-betul. Tapi it was definitely sebelum PKP, dia mengandung. So bila dah mengandung tu dia terus okay, dah ada pengalaman kan. So dia terus order produk dan order produk banyak, beribu, saya ingat lagi waktu tu. So saya tolong orderkan and dah order, dah sepatutnya ikut check system, courier dah sampai. Tapi dia tak bagi tahu. Selalunya Mardiah ni bila dapat produk je dia akan cakap, Aina produk dah sampai, I tengah buat unboxing. So that time, order yang beribu-ribu ni, saya tunggu seminggu, dia tak message. So sebenarnya kenapa So saya contact dia, message dia tanya, your produk dah sampai ke? Ikut sistem patut dah sampai. Can you let me know? And then dalam belah malam kot dia message saya, Aina, ada bad news, I keguguran. And saya macam, ya Allah, padahal dia tak ada kontak apa, dia dekat hospital apa semua. And dia cakap, sedih memang sedih sebab keguguran, namun dia yakin ada hikmah dan dia kata dia tak rasa ralat, dia tak rasa terkilan sebab dia ada produk banyak, sebab dia tahu produk Shongho, produk-produk yang sama, kombinasi produk-produk yang sama, Polen, Lindsay, Vita King, protein, saya ingat lagi, semualah, semua yang minum ni semua dia ambil. Dia tahu produk-produk Shongho ni bukan sahaja membantu perempuan waktu mengandung, tapi juga kalau dalam situasi dia tu, keguguran pun, produk yang sama juga akan bantu proses baik pulih. So dia kata dia tak rasa rugilah. Alhamdulillah dah ada semua produk ni dan dia akan ambil macam as if dia lepas beranak. So bila saya dengar tu macam, ya betul juga produk Shongho, perempuan mengandung ambil membantu menjaga kesihatan ibu dan bayi, dan perempuan yang lalui masalah keguguran pun, kombinasi produk yang sama pun boleh membantu. So dia yang kira I learn from her. The learning proses pembelajaran itu daripada saya, apa yang saya belajar daripada dia. Betul dia boleh nampak dari sudut pandang tu. So this is where bila kita nak berkongsi, kena senantiasa ingatkan diri dan ingatkan orang yang kita kongsikan itu bahawa Shongho ni untuk everybody. Everybody maksudnya dalam situasi apa pun, masalah kesihatan yang kronik dan teruk, masalah kesihatan yang biasa-biasa, masalah yang tak ada masalah pun, semua orang boleh ambil. Tak ada overdose, tak ada limit dari segi usia, limit dari segi keadaan badan kesihatan seseorang. So itu testimoni awalan pemula kopi CEO dengan wanita mengandung. Terma awalan dan pemula ni saya belajar daripada Diamond Umu. Umu selalu komen, dia kata, Kak Aina dengan keluarga ni kan selalu jadi awalan pemula. Saya, apa maksud awalan ni? Saya cakap, awalan ni maksudnya pemula is Kak Aina dengan keluarga yang akan start ambil dos yang pelik-pelik, yang banyak-banyak. You and your family will akan lalui krisis kesihatan yang agak mencabar, dan you buat. The moment you ada masalah ni, you tanya the upline leaders, diorang bagi tahu dos, and then you buat, and then you dapat result. Lepas tu you share. So saya, ya ke? tak pernah fikir macam tu, tapi a few things lah. So itu yang perkongsian saya pertama. So dalam saya ni Mardiah, saya sebut tadi salam mesrat dan erat. Eratnya kami, walaupun tak jumpa bertahun-tahun, last saya jumpa dia 2019, bulan Ogos kot. Okay. So lepas tu ada macam-macam masalah yang saya lalui, tak boleh nak jumpa sampai PKP apa semua. So last saya jumpa dia balik bulan November.
Sebab salah seorang pengedar Syonghua, anak dia meninggal, kuburnya di Kajang dan rumah Mardiah ni di Kajang. Jadi Mardiah ni dia tak kenal pengedar ni. Dia tak pernah jumpa pun pengedar yang anak baru meninggal waktu tu. Tapi saya beritahu dia, Mardiah, I nak pergi kubur ni, anak dia baru meninggal, dikebumikan di kubur kat Kajang ni lah sekian-sekian. Dia terus, okay Aina, dekat je dengan rumah I tu. Okay, I jumpa you kat sana. Saya ni macam, you kan banyak program hari Ahad kau tak silap hari tu, hari Ahad. Tak apalah, it's okay dengan anak tuition lah apa semua. It's okay Aina, tak apa. So, dia sampai dulu. Dan dia yang beritahu saya, abang ni dah nak balik tau Aina, you kena cepat. So, dia tunggu sampai saya datang. Dia dah datang, dah jumpa melawat pengedar ni, abang angkat Stronghold saya. Dekat nak sejam jugalah kami duduk semua. And then abang ni balik, bapa kepada yang meninggal ni balik. Mardiah tanya, awak nak buat apa? So, I nak few lah tempat-tempat nak pergi, nak hantar itu ini. So, dia kata, tak apalah, I drive you. So, saya ni macam, banyak tempat nak pergi ni, berjam juga ni. Tak apa, Aina, it's okay. So, kami hari tu 5 jam bersama. Dan dia, I think this is like mungkin seminggu lepas tu kot. So, dia share ni, be with someone who would drive 5 hours just to see you for one. Luangkan masa untuk bersama seseorang yang sanggup drive 5 jam hanya untuk jumpa kita 1 jam. Itu baru kita tahu orang tu hargai masa kita kan. So Mardiah ni, dia cakap, Allahu on point pula posting from this page, real story. Okay. I mean, I can rephrase that. Being with someone who would join you for 5 hours ride make your life worth for the rest of your life. Saya dengar tu macam, So that's exactly, saya tak pernah sangka yang itu pandangan dia pada saya dan itu jugalah pandangan saya pada dia. We spend 5 hours tapi macam-macam kami berbincang, bukan saja pasal Syonghua, berbincang pasal keluarga, pasal mental health, pasal macam mana nak menjadi ibu bapa yang baik. So many things. And yes, the impact is memang for life. Hubungan yang pada saya, kita dalam Islam, kita kalau niat hubungan kita kekal sampai ke jannah kan. So it is like that. And memang saya tahu dia, kalau dia tahu saya memerlukan dan saya minta tolong, jenis yang dia akan terus tengah sibuk macam mana pun, she will just drop everything and say, okay Aina, apa yang awak perlu? Apa bantuan yang awak perlukan? And that is how, itu jugalah kita, macam mana, as an upline, bila kita rapat mesra erat ni kan, macam tu jugalah kita akan layan downline kita, especially downline yang betul-betul hargai. Okay, so ini Mardiah punya testimoni lah. Okay, yang kedua saya nak share, ini topik yang bukanlah kegemaran apa, tapi satu isu yang hampir masih bila saya tanya dengan leaders lain, semua masih lagi hadapi isu yang sama, iaitu hubungan. Okay, saya sebut saya nak fokus kepada 5721 dan saya nak fokus kepada 2 jenis hubungan. Dan hubungan ini saya nak terus fokus kepada nombor 3. Jangan berhutang. Jangan berhutang di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kejap ya, nak kena makan tablet. La ilaha illallah. Jangan berhutang di sini ialah jangan terjebak dengan masalah kewangan. Sistem Syonghua 5721. Kenapa 5 tu adalah angka yang di depan? Pemahaman saya, apa yang saya faham ialah 5 ni, 5 hubungan ataupun 5 undang-undang emas Syonghua ni adalah yang pertama, yang utama kita kena ikut sistem. So 2 daripada 5 ni, kenapa saya nak tekankan adalah sebab bab kewangan ni adalah sesuatu yang masih ramai lagi kita hadapi dan lalui sehingga ke hari ini. Saya dah dengan Syonghua dari 2001, daftar ahli 2002, so dah nak 22 tahun.
So bila saya tanya dengan pengedar-pengedar lain, terutama yang dah lama, yang senior-senior kan, 20 tahun, berbelas tahun, 20 tahun, uh, masih lagi ada isu ini. Masih ada lagi isu, biasalah kita sebagai upline nak membantu downline yang baru, terutama sekali sama ada diorang nak guna produk untuk diri sendiri dan keluarga ataupun nak start business. Tak ada modal nak Allah masyaallah. Tak ada modal nak sediakan untuk stok kan kat rumah. So akan ada situasi yang mereka nak pinjam. Sama ada pinjam produk untuk diri sendiri ataupun untuk jual retail. Selalunya macam ni lah situasi yang biasa. Boleh tak nak beli contoh Aina boleh tak I nak beli kopi 2 kotak? Okey boleh. Tapi I bayar masa gaji Kalau hari gaji 2-3 hari selepas tu, okey lah. Dan kalau bila downline bayar on time, dia kata nak bayar dalam 2 hari dan 2 hari pun tepat-tepat 2 hari dibayar, Alhamdulillah. Namun saya pasti ramai di antara kita pemimpin pensyuhur, kita lalui situasi yang itu tidak berlaku. Ada masa-masanya kan? Dan ini adalah sesuatu yang gading upline saya, Dr. Kak Ana dengan suaminya Abang Isai, dia pesan berkali-kali di awal penglibatan saya. Ini tahun 2003. Training saya 2003-2004 macam tu. So both of them, Abang Isai dan Kak Ana, dua-dua pesan dan tekankan, please make sure you ikut sistem syuhur, terutama bab keuangan. So dibagilah contoh, ada downline order barang lebih dari RM1,000. Order pertama. Dah hantar courier, dah dapat. Sebulan kemudian, masih belum bayar. Tak lama lepas tu, order yang kedua pula, sama juga, lebih dari RM1,000. So, Abang Ihsan kata, apa dibuat? Okey, boleh ditolong orderkan. Ini jumlah order yang pertama, berapa ribu. Ini order yang kedua, berapa ribu. Nanti dah transfer duit, bank in duit untuk dua-dua order, baru saya akan orderkan. So kita, saya ni bila dengar tu macam terkejut lah. Ada korang macam tu? Adalah, kalau tak, I takkan cerita kat you. So dia kata, kenapa dia bagi tahu ni? Bukan nak buka aib orang, tapi dia nak supaya saya sebagai downline dia, belajar. Ada sebab kenapa Syuhur letakkan, uruskan keuangan terlebih dahulu. Okay. So kalau kita sebagai leaders, pemimpin dah amalkan cara yang tidak ikut sistem, kita kena ubah. Kita kena biasakan yang betul dan benar. Macam Aina dulu dah buat macam tu, okey bagi pinjam produk, yelah bagi peluang untuk downline berhutang, sama ada produk ataupun duit. Sampai ke satu tahap, kita sendiri untuk Aina dan keluarga pun macam, ya Allah produk dah tak ada, duit pun dah tak ada sebab downline tak bayar lagi. You know. Dan satu pesan adik angkat saya, Diamond Umu, dia cakap, macam dia bila dia kongsi dengan downline dia, bila downline nak pinjam, dia akan cakap, Allahumma salli ala Sayyidina. Boleh nak bagi pinjam, tapi cuba bayangkan kalau inilah duit untuk beli sayur. Bayangkan inilah duit untuk bayar kereta, untuk sekolahkan anak. So dia bagi contoh-contoh macam tu tau. So dia kata bila downline dengar macam tu, pun macam segan dah nak minta pinjam lepas tu. Dan saya juga ada antara leaders-leader saya yang mana mereka kata, segan lah Aina nak cakap kita tak boleh nak tolong. Dan saya jawab balik, nak segan apa? Kita semuanya, kenapa kita buat Syuhur? Sebab kita nak makan produk kan? Kenapa kita usaha dan ikhtiar sebaik boleh untuk jalankan aktiviti Syuhur? Sebab kita secara asasnya, kalau nak mengharapkan duit gaji, nak makan linzi setiap hari, tak mampu. So semua yang start Syuhur ni sebab tak ada duit nak makan Syuhur dengan cara yang badan kita perlu. Kan? So pada saya, kenapa nak segan? You kena berjujur dengan downline you. Yang you ni pun sama-sama struggle nak cari duit, nak makan produk. Sebab satu analogi antara pemimpin Syuhur, selalu kita orang selalu macam, kan? Diorang ni ingat kita kat rumah ada pokok duit ke? Boleh petik-petik je duit. So this is where kalau kita dah amalkan macam ni,
bagi downline pinjam produk, pinjam tak bayar, berhutang. Ini yang Aina buat. Aina dah buat ni, Aina amalkan sebab dah sampai ke tahap waktu tu, this was sebelum PKP 2018 kot. Dah sampai ke tahap, ya Allah, duit untuk pelaburan untuk beli produk untuk diri sendiri dan keluarga pun dah terjejas sebab nak bantu orang lain. So Aina buat macam ni. 3 bulan sebelum Aina start nak berhentikan amalan yang tidak ikut sistem ni, Aina bagi notis kat downline. Aina cakap, okay, sekarang bulan Februari. Nanti Februari, March, April. Mei, Aina akan start, tak ada dah nak pinjam-pinjam, nak bayar masa masuk gaji, tak. Nak produk, you bank in duit, baru I akan order untuk you. Duit tak masuk, order takkan jalan. So, Aina bagi notis lah 3 bulan. Setiap kali dia orang minta order, setiap kali itulah Aina akan ingatkan. Okay, bulan 5, 1/5 dah tak ada ya. Itu pun Aina dah start bagi limit tau. Okay, Aina hanya boleh bantu sekarang kalau order kurang dari 200. Bolehlah. Lebih 200 Aina tak ada duit nak tolong. So, kita ubah. Start daripada sekarang. Sebab kenapa situasi ni berlaku? Sebab kita benarkan downline kita untuk terus bertransaksi dengan kita dengan cara yang tidak ikut sistem, yang sebenarnya salah. Ikut Islam pun dia ada berakad kan? Dua-dua pihak mesti setuju, dua-dua pihak mesti tiada unsur paksaan. So this is where kalau kita rasa berat nak membantu tapi kita still bantu, kita rasa macam tertekan kan? So saya dengan upline saya, dengan Kak Ana, Baisel, even dengan Susan, Gold Diamond Susan Kong, kita nak pinjam tu kan fikir 2-3 kali. Kalau ada emergency baru saya, okay. Allahumma salli alaihi wasallam. Dah emergency, kalau dah sakit teruk tu barulah, okay, message kata Susan ataupun Kak Ana. Bila Kak Ana dah tak aktif buat Shonghua, so saya direct dengan Susan. Susan, I nak pinjam twin pack boleh tak? Nanti saya akan pulangkan balik sekian-sekian hari. Saya akan make sure saya tepati janji. Okay. And sebab saya tahu kalau it always goes back to the core of it, kepada asas. Benda yang betul, benda yang salah. Kita selalu, macam mana kita nak layan orang, kita perlu fikirkan dari aspek Allahumma salli. How we want others to treat us, that is exactly how we treat others. Macam mana kita nak orang melayan kita, begitu jugalah cara kita melayan orang. So kalau kita tak nak orang susahkan kita, kita jangan susahkan orang. Okay. Kita kena jujur dalam transaksi. Again, saya dah sebut tadi, kenapa nak segan, kenapa nak malu. Dah memang yang kita buat ni cara yang benar, cara yang betul. Sebab semua orang dalam Johor, kita semua perlu berusaha. Ini bisnes kita. Bukan bisnes upline, bukan bisnes downline. So kita jaga bisnes masing-masing. Tanggungjawab masing-masing. Okay, badan kita, kesihatan diri kita dan keluarga kita. Bukan tanggungjawab upline kita, bukan tanggungjawab downline kita. So kita uruskan dengan sebaik-baiknya. Kalau rasa untuk bulan tu bajet tak cukup, ikut bajet lah. Jangan sebab kita yang tidak bijak menguruskan keuangan, kita mengharapkan orang lain untuk bantu kita. Tidak. That's wrong. Sebab upline pun, leaders setinggi mana pun dalam Shonghua yang saya dah pernah bincang, even sampai ke level Gold Diamond pun, bila saya sebut, you Gold Diamond, why? Of course you earn a lot kan? Banyak 80,000, 100,000 kan? So, this one Gold Diamond, dia punya respon adalah, Aina, yes, I earn a lot. I earn big. Saya dapat gaji Shonghua besar. But my commitment is also big. Komitmen saya juga, tanggungjawab saya juga besar. So, masing-masing jagalah. Elak, jangan berhutang. Okay? Uruskan dengan sebaik-baiknya dan jangan harap dan bergantung pada upline. Kenapa
Bila Shopee, Lazada, TikTok Shop semua boleh je bayar dulu. Tapi Shongho, kenapa nak kena berhutang-hutang? Ini kena masuklah bab hukum. Dalam Islam hukumnya, makanan dan minuman kita kena bayar dulu sebelum kita makan dan minum. Sebab jadi darah daging. Kalau makan kita berhutang, macam mana? Didi Kak Liza pesan, do it right from the start. Buat cara yang betul daripada mula lagi. So saya tanya, the only one leader yang setakat ni lah yang saya sempat interview, Diamond baru, Diamond Nizam, saya tanya dia, Nizam, you all ada problem tak pasal keuangan? Pasal downline pinjam ke apa semua? You know what he said? Tak ada. And I was like, sebab you ikut sistem Ya. Macam pada dia jawapan dia tu macam, ya. Macam, yelah, kenapa pula tak nak ikut sistem kan? Sistem dah ada. So sekarang ni, kita yang masih ada lagi masalah ni, kita kena ubah. Aina dah bagi tips. Tips. Sekejap Tips macam mana kita nak uruskan bab keuangan ni, kita bagi notis awal. So kalau sekarang ni kita masih lagi berhutang, masih lagi menggalakkan, membenarkan downline kita berhutang dengan kita, so kita bagi notis awal daripada hari ini. Tak payah tunggu esok. Message, buat elok, type message daripada hari ini. Bagi notis 3 bulan ke, 2 bulan ke, terpulang. Kita biasakan yang betul serta benar, betulkan yang biasa. Alright. Hubungan yang kedua yang Aina nak sentuh ialah jangan ambil kesempatan perhubungan upline dan downline. This is jangan susahkan orang. Dua topik ni berkait rapat. Kita nak buat apa-apa, kita jangan susahkan orang, sama ada upline ataupun downline. Kalau kita tak nak orang susahkan kita jangan susahkan orang. Okay. Okay, so ini Aina dah habis topik ni. Sekejap ya. Okay. So next, Aina nak share pasal skin health. Basically, I want to focus on air, water. Betapa pentingnya air untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina. Okay, cara Aina buat meeting online nak ngopi ngetih ni adalah bentuk santai dan chillax, relax je. Kalau Aina tak boleh nak go on, Aina akan habis awal. Okay, kepentingan air khusus untuk kesihatan kulit. Kalau kita tak cukup air, antara organ-organ yang pertama yang kita nampak kesannya secara terus, secara cepat adalah kulit kita. Kulit kita kering, terutama sekali di bahagian bibir. So kalau topik ni semalam masa kelas, semalam semalam. Sesi shiatsu dengan sifu shiatsu kita, Tuan Mohtar, dia sebut pasal air kena cukup. So macam mana nak tahu simptom-simptom tanda-tanda badan dehidrasi, tak cukup air adalah melalui kulit. So melalui kulit pula yang lagi secara terperinci adalah melalui bibir kita. Kalau bibir kita kering, itu tandanya kita tak cukup air. Kalau bibir kita merekah, itu tandanya kita sangat-sangat tak cukup air. So pastikan minum air yang cukup. Ramai di antara kita ada masalah susah nak minum air dengan kadar yang diperlukan oleh badan. So ini tips yang Aina share. Sorry ya, kena pejam mata dah tak boleh. Tips yang Aina share dengan my downline macam mana nak mula amalkan minum air tambah setiap hari. Start small, mula dengan kuantiti yang kecil. Kalau sekarang ni memang hanya minum 1 liter, 1,5 liter dan dah mula bibir sentiasa kering, okay, maknanya you kena minum. Kalau orang dah ada
bibir kering tu adalah situasi yang biasa dilalui setiap hari, and I akan cakap minum sampai, kalau you sekarang 1.5 liter, you kena tambah 1 liter lagi. So 1 liter nak tambah banyak kan. So I akan cakap macam ni, you buat macam ni, you bangun pagi daripada sebelum subuh tu sampai you tidur berapa jam? Katakanlah daripada 6 pagi sampai 10 malam. So 12 jam campur 4, 16 jam lah kan. So dalam 16 jam ni, you nak make sure you pastikan you minum 2.5 liter, you bahagikanlah 2.5 liter ni bagi kepada 16 jam. So setiap 1 jam tu berapa banyak you kena minum. So pastikan dalam masa 1 jam tu you minum sebanyak itu. Dan teruskan setiap jam. Nak senang, kalau nak minum air, katakan ni air 1 botol 1 liter kan. So pastikan you kena minum 2 liter sehari, pastikan 2 botol air ada depan. Dan pastikan ikut target waktu. Buat sampai dalam masa seminggu tu, you capai target 2 liter. Sebenarnya tak susah tau. Tak susah. Cuba buat. 16 jam, berapa liter yang diperlukan nak dihabiskan dalam masa sehari, bahagikan setiap 1 jam berapa banyak. Tak susah. Dan kita perlu buat ni, kenapa saya akan bagi tips letak botol depan, supaya kita nampak. Kita jadi lupa nak minum sebab tak nampak. Kita jadi lupa nak minum sebab kita tak nampak kepentingan air untuk kita. Bila kita tak cukup air, badan dehidrasi, kita nampak kat kulit. Bayangkan apa berlaku pada darah kita bila air tak cukup. Darah akan mula pekat. Orang yang ada masalah uric acid tinggi, orang yang ada masalah apa-apa jenis masalah kesihatan pun, antara cara yang paling jimat, pada saya percuma lah, adalah dengan menambahkan minum air. Dan kita Alhamdulillah dalam Johor, kita ada rezeki nak minum air yang sedap. Kopi kita sedap. Lucun kita kalau kita tahu nak olah-olah nak bagi sedap pun sedap. Masa kelas Syekh semalam, dan setiap kali saya dan keluarga menjamu orang makan, kami akan hidang lucun yang kami bubuh lemon, yang kami bubuh madu, kami tambah buah. So semalam hidangan air yang disediakan adalah lucun fruit punch. Masukkan buah-buah. Blendlah sikit buah tu. Lepas tu nak tambah, nak maniskan, bubuhlah kurma, bubuhlah raisin. Nak bubuh gula pun boleh, tak ada masalah. Yang penting air dia tu adalah air lucun. Lucun kita boleh campur dengan apa-apa. So kalau anda susah nak minum air, salah satu lagi tips yang saya akan bagi kongsikan adalah makan makanan yang bersup, yang berkuah. Makan buah-buah yang mengandungi banyak air. Contoh, Allahumma salli ala tembikai, contoh buah oren. Semua ni juicy kan, banyak cecair kan. So lebihkan buah-buah ini. So sekurang-kurangnya kalau kita susah nak minum air daripada air minum, kita boleh dapat daripada buah, kita boleh dapat daripada sup. Sebab bila kita kurang air, bukan saja badan dehidrasi. Melalui air inilah kita boleh meningkatkan kadar oksigen dalam badan. Oh sorry, nak kena stop sharing kejap. Okay. Sekejap Alright. Dan Allahumma salli ala sayyidina. La ilaha. Melalui air lah kita boleh meningkatkan tahap oksigen dalam badan. Dan bila Allahumma salli ala sayyidina. Okay, I think I have to stop. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya Q&A, sebab saya dah tak boleh nak go. But insyaAllah kalau ada soalan saya boleh jawab, saya jawab. Ataupun ada sesiapa yang hadir di sini nak berkongsi, dialu-alukan.
Sorry ya, exceed limit sudah. Kalau tak ada soalan kita boleh berhenti tau. InsyaAllah saya tengah merancang buat another online meeting hari Ahad malam dengan one of my downlines. Topik akan diberitahu kelak. Kalau tak ada sesiapa nak berkongsi, ada 5 minit lagi. Saya akan beri masa 2 minit. Kalau tak ada apa-apa, saya akan stop di sini sebab saya dah max already. dah flat. Satu tips yang Umu kongsikan sebab I think 2-3 days ago I was really really down. And Umu dia share, dia kata, Kak Aina cuba buat macam ni. Kak Aina zikir and selawat, especially selawat. Kak Aina bayangkan selawat ini adalah umpama makanan Kak Aina. Dan lepas Kak Aina baca, fokus, baca di mulut, baca di hati dengan yakin yang bahawa selawat ni akan membantu memberi makanan kepada jiwa Kak Aina. Lepas tu Kak Aina telan. Macam kita makan. So I said, okay, tak pernah lagi dengar perkongsian macam ni. So it's like, okay, I will try lah Umu, I will try. Thank you so much. So dia kata Kak Aina tu penat. I think it was masa last week, hari Rabu. Malam tu saya buat perkongsian online and hari Selasa tu memang the whole day saya beraktiviti. So Umu cakap Kak Aina tu penat. So Kak Aina rest je. Switch off phone, rest. Tak payah nak jawab-jawab apa-apa, rest je and focus on selawat. InsyaAllah yakin bahawa Allah akan bantu melalui selawat tu, bantu beri kekuatan emosi, kekuatan rohani, dan Allah akan bantu beri perlindungan. Anggaplah selawat ini adalah benteng kita. Dia kata bukan Kak Aina, bukan tahap beratus-ratus sehari Kak Aina, tahap beribu-ribu sehari. Saya dengar macam beribu selawat sehari tak? Ya Kak Aina. Amalkan, buat amalan sepanjang hari. Selawat je Kak Aina, tak ada buat apa-apa, tak ada nak sebut apa, selawat. Sambil dengar online meeting ke apa, mulut tu sentiasa dengan selawat. Kalau tak boleh dengan mulut, dengan hati, selawat. So I've been doing that lah dah seminggu ni. Lebih mudah untuk tenang. Belum lagi kenyang sebab umur kata sampai ke tahap kenyang kan. Belum lagi tahap kenyang, namun ada tenang. So untuk sesiapa yang hadir pada malam ini dan juga sesiapa yang akan mendengar recording ini, kalau anda di dalam situasi yang rasa macam penat emosi ke, penat fizikal ke, penat jiwa ke, penat iman ke, cuba amalkan. Jom kita sama-sama amalkan selawat. Selawat banyak-banyak. Jangan berhenti dia berselawat. And yakin Allah akan bantu kita. So, I think tak ada sesiapa yang tanya soalan, sampai di sini saja. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum and take care everyone. Stay safe, stay healthy and happy and keep sane. Apa lagi nak cakap? Itu je lah. You're welcome. Thank you. Terima kasih atas kehadiran. Thank you semua.